Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan pergi kepada topik yang akhir dalam bab 6 sejarah tingkatan 4, iaitu kesan darurat, kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, jadi darurat memberikan kesan jangka panjang terhadap negara kita dari aspek politik dan sosioekonomi. Peristiwa darurat ini juga mempercepat usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Jadi kita tengok ada yang positif di sini. Mari kita lihat daripada segi aspek politik. Zaman darurat meninggalkan pelbagai kesan dari aspek politik seperti peningkatan jumlah warga negara. Okey, satu. Kedua, penubuhan Malayan Chinese Association MCA. Dan yang ketiga, mempercepat kemerdekaan. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu peningkatan jumlah warga negara. Okey, kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Jadi dengan ini seramai 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain untuk mewujudkan perpaduan dan demi menangani komunis, demi keamanan negara. Baik, kita pergi kepada kesan yang kedua dalam politik, iaitu penubuhan Malayan Chinese Association ataupun MCA. Okey, darurat telah mendorong Sir Henry Gurney mengambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Jadi hasilnya Tan Cheng Lock telah membentuk MCA di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. Penubuhan MCA ini meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. MCA juga bersedia berganding bahu, maksudnya bekerjasama dengan kerajaan komunis bekerjasama dengan kerajaan British memerangi komunis. Sehingga bulan Februari 1953, MCA mempunyai seramai 250,000 orang ahli. Ini semua orang Cina. MCA membantu kerajaan dari segi kewangan, menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke kampung baru. Ini antara apa yang dibuat oleh MCA dalam membantu kerajaan British menangani komunis. Selain itu, MCA turut menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Dan kutipan ini didermakan kepada penduduk di kampung baru. Sehingga pertengahan tahun 1953, MCA berjaya mengumpulkan 2.5 juta untuk memperbaik kehidupan penduduk Cina di kampung baru. Seperti mana yang kita tahu, penduduk yang tinggal di kampung baru, mereka sukar untuk menjalankan kehidupan seharian, menjalankan aktiviti ekonomi kerana mereka terkurung. Jadi dengan adanya sumbangan derma ini dapat memperbaik lagi kehidupan penduduk Cina di kampung baru. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Kesan daripada darurat dari segi politik dapat mempercepat kemerdekaan. Okey, bagaimana? Mari kita lihat. British sedar pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Maksudnya tidak boleh hanya menggunakan kekerasan. Jadi darurat menjadi faktor yang mendorong British
bersedia untuk mempercepat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kerana darurat ini adalah antara situasi yang agak genting di Tanah Melayu. Jadi sekiranya British tidak memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu, boleh jadi British tersekat dalam situasi yang getir ini dan sukar untuk menemui jalan keluar. Kita tengok adanya penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum yang juga dikenali sebagai CLC telah meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan dalam kalangan pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan perikatan. Di sinilah bermulanya perikatan UMNO, MCA dan MIC. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya 1955 memberikan keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Dalam suasana inilah British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dengan ini, PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan lagi perjuangan mereka. Jadi inilah dia antara 3 kesan dari segi politik akibat daripada zaman darurat itu. Jadi kita melihat setiap sesuatu yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Baik, mari kita lihat kepada aspek sosioekonomi pula. Tadi aspek politik, mari kita lihat aspek sosioekonomi. Kesan darurat terhadap Tanah Melayu dari aspek sosioekonomi, di mana zaman darurat telah menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan rakyat, hubungan kaum terbatas dan meningkatkan jumlah kematian. Jadi kita akan lihat 4 aspek ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat ini telah meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat menjejaskan perkembangan ekonomi, dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat sebanyak 250,000 hingga 300,000 sehari perbelanjaannya. Dengan itu kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan ataupun 120 juta untuk setahun bagi membantras ancaman komunis. Di samping itu, kerajaan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutannya, iaitu kampung baru. Jadi dari tahun 1950 hingga 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih 7 juta untuk pembangunan kampung baru. Baik, itu ialah dari aspek meningkatkan kos perbelanjaan. Mari kita lihat kepada menyebabkan penderitaan rakyat. Yang kedua, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Rakyat menghadapi penderitaan semasa zaman darurat ini. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain berkurangan. Akhirnya, harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Sementara itu, peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan pelombong mengalami kesukaran kerana mereka
merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan bekalan makanan. Kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada Lombong, ladang dan kedai serta mengancam nyawa mereka. Kita teruskan lagi, penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Akibatnya, penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekebun dan pekerja Lombong tidak dapat tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Seterusnya, catuan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Jadi inilah dia kisah-kisah penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat akibat daripada pelaksanaan undang-undang darurat. Baik, kita teruskan kepada yang ketiga. Kesan terhadap sosioekonomi ialah merenggangkan hubungan kaum. Seperti mana yang kita tahu, terdapat selain daripada Melayu, terdapat Cina dan India di Persekutuan Tanah Melayu. Rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan penempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan lain. Jadi pertempatan baharu yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baharu, manakala orang ataupun kaum Melayu hanya tertumpu di kampung dan serba kekurangan. Jadi kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan antara kaum ini terbatas. Tidak boleh berkomunikasi di antara kaum Cina dan juga kaum Melayu yang berada di kampung, sementara kaum Cina berada di kampung baru yang dikawal ketat oleh pasukan keselamatan. Kehidupan demikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. Jadi ini adalah satu pengasingan yang telah menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Walaupun tujuan asal British meletakkan kaum Cina di pertempatan ataupun kampung baru bertujuan untuk memutuskan hubungan mereka dengan komunis, tetapi pada masa yang sama hubungan terhadap kaum lain juga tidak dapat dilaksanakan ataupun terpaksa direnggangkan juga. Seterusnya, yang keempat, dari segi sosioekonomi, kita menyaksikan bagaimana pada masa zaman darurat, jumlah korban dicatatkan. Mari kita lihat, darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam terkorban. Darurat ini menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi yang terkorban bukan sahaja pasukan keselamatan dan komunis yang bertempur, tetapi juga orang awam. Ada gambar di sebelah kiri ini, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu iaitu Tunku Abdul Rahman menandatangani penamatan Ordinan Peraturan-Peraturan Darurat 1948. Jadi mari kita lihat siri penamatan darurat. Penamatan darurat. Jadi darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan zaman darurat ini di seluruh negara berkuat kuasa
bermula 31 Julai 1960. 3 tahun selepas Tanah Melayu merdeka. Dengan itu berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Jadi darurat meninggalkan kesan dari aspek politik dan sosioekonomi. Darurat juga menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Mari kita lihat tempoh darurat selama 12 tahun menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan. Tindakan komunis memusnahkan kemudahan asas serta menyerang penduduk dan anggota keselamatan, menyebabkan huru-hara di negara kita pada ketika itu. Jadi pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk membantras komunis dan mengembalikan keamanan. Bagi menghargai keamanan yang dikecapi, kita perlu bersama-sama mempertahankan negara daripada musuh. Jadi sekarang kita telah menikmati keamanan hasil daripada perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Jadi sepatutnya kita menghargai dan menjaganya daripada diancam musuh. Jadi itu sahaja untuk topik kesan zaman darurat terhadap negara kita. Maka selesailah kajian kita terhadap bab 6 dalam sejarah tingkatan 4. InsyaAllah ada masa nanti kita akan mengkaji pula bab 7 pada masa akan datang. Sahaja daripada cikgu, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pelajar. Terima kasih.